Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 27, manfaatkan kemajuan teknologi. Dengan tajuknya tablet yang istimewa. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 3.7, menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Manakala standard pembelajaran kita adalah 3.7.2, menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 157 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Cikgu mahu kamu merujuk ke bahagian aktiviti. Terdapat satu tugasan yang diberikan untuk kamu selesaikan. Mari kita lihat apakah tugasan tersebut. Menulis karangan jenis autobiografi dan karangan fakta. Di buku teks kamu di halaman 157, terdapat isi-isi penting berkenaan dengan satu karangan yang bertajuk Tablet yang Istimewa. Kali ini kita akan memilih hanya satu jenis karangan saja untuk kita selesaikan, iaitu karangan jenis autobiografi. Mari kita kenal terlebih dahulu apakah yang dikatakan karangan autobiografi. Karangan autobiografi ialah karangan tentang riwayat benda hidup dan benda tidak bernyawa. Contohnya bunga, payung, komputer, burung dan sebagainya. Anda perlu membayangkan diri anda sebagai benda atau haiwan yang anda tulis. Cerita yang ditulis perlulah logik bagi haiwan atau benda itu. Karangan ini memerlukan daya hayalan yang tinggi dan dapat menerangkan situasi tertentu dengan jelas dan berkesan. Riwayat hidup yang diceritakan itu menyentuh peristiwa suka dan duka dari mula dihasilkan sehingga tidak lagi digunakan. Karangan ini boleh ditulis dalam bentuk cerita yang menarik yang mempunyai unsur suspens dan dramatik. Ia juga boleh ditulis dalam bentuk cerita atau penerangan atau rencana. Sekarang tibalah masanya untuk kita membincangkan tentang isi-isi yang diberi di halaman 157 buku teks kamu. Terdapat bahagian pendahuluan yang diberi dan kita akan cuba untuk mengembangkan isi-isi yang diberi menjadi ayat yang lengkap. Jika kamu lihat di bahagian pendahuluan diberikan beberapa frasa ayat yang tidak lengkap. Bagaimana untuk kita membina ayat yang lengkap? Cuba kamu fikirkan. Baik, cikgu akan memberikan kamu panduan bagaimana untuk membina ayat yang lengkap. Contohnya cikgu beri di sini. Aku sebuah tablet. Namaku Samsung. Aku merupakan diikuti dengan tempat kosong. Kamu perlu memilih
isi ataupun frasa ayat yang diberi di bahagian pendahuluan itu dan isikan di tempat kosong. Cikgu berikan satu contoh. Kamu sambungkan sahaja ayat yang telah cikgu sediakan. Aku merupakan tablet berjenama terkenal. Jadi sudah lengkap ayat tersebut. Kita lihat pula ayat seterusnya yang kita boleh bina berdasarkan pendahuluan yang diberi. Ini adalah ayat yang kedua untuk pendahuluan. Kamu gunakan frasa ayat yang diberi dan masukkan ke bahagian tempat kosong yang disediakan. Seterusnya, ayat yang ketiga. Masukkan pula frasa ayat yang ketiga ke tempat kosong. Begitu juga dengan ayat yang keempat dan seterusnya ayat yang kelima. Ayat-ayat yang seterusnya, cikgu mahu kamu sendiri yang isi di tempat kosong dengan memilih frasa ayat yang telah diberi di bahagian pendahuluan. Seterusnya kita lihat apakah isi yang seterusnya yang terdapat di halaman 157 buku teks kamu. Isi seterusnya menyentuh tentang ciri-ciri tablet yang istimewa. Seperti biasa, kamu telah diberi dengan beberapa frasa ayat dan kamu dikehendaki membuat ayat yang lengkap berdasarkan frasa ayat yang diberi. Mari kita lihat contoh ayat-ayat yang kita boleh bina berdasarkan frasa ayat yang diberi. Aku bangga kerana aku mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Aku diikuti dengan tempat kosong. Manakah satu frasa ayat yang sesuai untuk kita letakkan di tempat kosong? Cikgu berikan satu contoh untuk kamu. Aku dilengkapi pelbagai aplikasi terkini. Maka sudah lengkaplah ayat untuk ayat yang pertama bagi ciri-ciri tablet yang istimewa. Cikgu ingin kamu melihat kepada perkataan aku. Aku di situ adalah merujuk kepada tablet tersebut. Di mana kamu dikehendaki menganggap diri kamu adalah tablet yang istimewa. Kita lihat pula ayat yang kedua yang boleh dibina berdasarkan frasa ayat yang diberi. Aku juga sebuah tablet yang diikuti dengan tempat kosong. Kamu lihat, ya, apakah yang mana satukah frasa kata atau frasa ayat yang boleh kamu letakkan di tempat kosong tersebut. Seterusnya, untuk ayat yang ketiga. Begitu juga dengan ayat yang keempat. Dan akhir sekali ayat yang kelima. Anak panah itu adalah merujuk kepada di mana sepatutnya kamu letakkan frasa ayat tersebut di tempat-tempat kosong bagi ayat-ayat yang telah cikgu bina ini. Sekarang kita lihat pula apakah fungsi bagi tablet tersebut sehingga dianggap sebagai tablet yang istimewa. Jangan lupa, kamu masih perlu menganggap kamu adalah tablet tersebut. Kita lihat ayat yang kamu boleh bina. Aku mempunyai pelbagai fungsi. Antaranya, aku digunakan untuk yang mana satukah pilihan kamu?
Kita lengkapkan ayat tersebut. Antaranya aku digunakan untuk melayari internet dan berinteraksi. Ayat itu masih belum selesai. Kita lihat. Berinteraksi di jaringan sosial. Maka lengkaplah ayat tersebut. Tidak semestinya satu frasa ayat untuk satu ayat. Sebaliknya, kamu boleh gabungkan menjadi satu ayat. Kita lihat ayat seterusnya. Selain itu, tuanku akan menggunakan aku untuk... Yang ini kamu boleh pilih dari tempat, dari frasa ayat yang diberi. Begitu juga dengan ayat seterusnya. Dan ayat yang terakhir untuk bahagian fungsi tablet ini adalah, ya, kamu lihat saja di bahagian ataupun lihat saja anak panah itu dan kamu letakkan mengikut arahan atau panduan yang telah diberi. Seterusnya kita lihat pula apakah kebaikan tablet yang istimewa ini. Ini bermakna kamu sebagai sebuah tablet adalah mempunyai banyak kebaikan kepada tuan kamu. Mari kita lihat apakah ayat yang boleh dibina berdasarkan frasa ayat yang diberi. Sejak murid-murid dikehendaki belajar di rumah, aku menjadi semakin popular. Aku disukai kerana kita tengok yang mana satukah ayat yang menjadi atau frasa ayat yang menjadi pilihan kamu untuk kamu letakkan di tempat kosong. Cikgu berikan satu contoh. Aku disukai kerana aku memudahkan pembelajaran. Untuk ayat seterusnya, seperti biasa, kamu letakkan, pilih saja frasa ayat yang diberi untuk kamu letakkan di tempat kosong. Begitu juga dengan ayat yang ketiga, di mana pada ayat yang ketiga ini ada dua tempat ataupun dua frasa ayat yang perlu kamu letakkan di dua tempat kosong. Dan ayat yang terakhir bagi kebaikan tablet ini, kamu letakkan perkataan atau frasa ayat tersebut di tempat kosong di ayat yang kelima. Setelah kita membincangkan tadi bagaimana kita boleh membina ayat yang lengkap berdasarkan isi-isi yang telah diberi, kini tibalah masanya untuk kamu membuat karangan autobiografi yang lengkap dengan tajuknya Tablet yang Istimewa. Ini adalah ayat-ayat yang telah cikgu kumpulkan berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi. Seperti biasa, terdapat banyak tempat kosong yang kamu perlu isikan. Dari mana kamu boleh pilih atau dari mana kamu boleh dapatkan jawapan untuk tempat-tempat kosong ini? Ya, kamu boleh pilih daripada isi-isi penting yang terdapat di halaman 157 buku teks kamu sebagaimana yang telah kita bincangkan tadi. Kamu lengkapkan karangan ini dan seperti biasa, selepas siap nanti kamu boleh hantar untuk disemak oleh guru kamu. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita mengenai karangan autobiografi yang bertajuk Tablet yang Istimewa. Cikgu percaya kamu sudah pun faham bagaimana untuk membina sebuah karangan autobiografi. Perbincangan kita tadi adalah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 157.
Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini Channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.